Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, bertemu kita kembali kepada video seterusnya. Alright, hari ini saya nak bincangkan tentang NEM, okey, which is Net Energy Metering. Mungkin sebahagian daripada anda dah biasa, dah tahu pun apa tu NEM. Mungkin ada yang tak tahu, so saya akan terangkan serba sedikit tentang apa itu NEM. Uh, dan juga bagi sesiapa yang berminat untuk pasang NEM, mungkin tertanya-tanya, betul ke NEM ni menguntungkan kita? Berapa banyak keuntungan yang kita boleh dapat dan sebagainya. Sebab kita takut-takut yang mana supplier cuma overclaim dan sebagainya. So analisis saya pada hari ini, saya akan terangkan apa itu NEM, saya akan terangkan financial analysis dan sebagainya. Okey? So, yang pertama, apa tu NEM? Kalau sebelum ni, kita sebenarnya ada satu skim yang kita panggil sebagai feed-in tarif. Dalam feed-in tarif, apa yang berlaku, semua tenaga yang dihasilkan oleh solar, okey, dalam contoh ni solar PV ni, okey, dijual 100% kepada TNB dan TNB akan bayarlah berdasarkan fixed tarif. Itu yang berlaku kepada NEM, feed-in tarif. Dalam NEM, kita dah tak jual kepada TNB, tapi dia TNB akan buat compensate, one to one ratio. Okey, apa maksud compensate ni? Macam ni, katakan kalau kita pakai 600 kilowatt hour dan PV solar kita generate 500 kilowatt hour, yang kita perlu bayar cuma baki dia iaitu 100 kilowatt hour. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam NEM ni, yang bestnya tentang NEM ni, dia akan tolak yang 500 ni, dia akan tolak daripada yang paling mahal kepada yang paling murah. Itu cantiknya NEM. Okay, so dia akan tolak daripada paling mahal pergi kepada yang paling murah. So, isu dekat sini, betul ke pemasangan solar ini akan menguntungkan? Okay, so saya akan cerita tentang cost benefit analysis ataupun kita kata kita nak tengok betul-betul adakah dengan pemasangan solar pada rumah kita sebenarnya betul-betul mendatangkan keuntungan dalam jangka masa panjang. Okay, ini adalah salah satu topik dalam subjek yang saya mengajar, subjek master Integrated Resources Planning. So one of the topic adalah tentang cost benefit analysis. So kita akan tengok kesan dia dalam jangka masa panjang, analisis sama ada benarkah satu-satu projek itu menguntungkan. So ada dua method yang saya akan approach, yang saya akan gunakan. Yang pertama kita panggil sebagai simple payback ataupun yang orang biasa kenal sebagai ROI, balik modal, okey. Yang kedua kita panggil sebagai NPV. Okey. So sebelum tu saya akan terangkan dulu senario supaya you all faham senario apa yang saya pakai. Okey, supaya kita boleh tengok analisis dia. Okey, dalam case tadi ni, okey, saya ambil warna hijau. Alright. Dalam case tadi ni, katakan saya plan untuk pasang 8 kilowatt peak dan paling murah kos 8 kilowatt peak yang saya nampak sekarang harga dia adalah sebanyak 37,000. Itu harga yang paling murah yang saya pernah nampak lah buat masa ni. Mungkin tak lama lagi akan lagi murah dan sebagainya, saya tak pasti. Okay, so katakan dalam kes ni kita assume saya nak pasang dalam masa yang terdekat, harga kos yang paling murah adalah 37,000 untuk 8 kilowatt peak. So daripada 8 kilowatt peak ni, disebabkan saya duduk di Johor, yang ini adalah peak sun hour. Saya boleh kata bahawa peak sun hour saya ambil worst case 3.5 hour sahaja. So 8 kilowatt peak darab peak sun hour darab sebulan, dalam tempoh sebulan tenaga yang boleh dihasilkan oleh solar yang saya pasang adalah sebanyak 840 kilowatt hour. Okey. Dengan ambil anggapan bahawa jumlah bil bulanan saya sebelum ni adalah RM476 yang terdiri daripada semua ni. Okey, so kalau kita tambah semua ni, jumlah dia 2, 3, 6, 9, 10. So 10,400 kilowatt hour. Tadi saya terangkan kan, dalam NEM, apa yang dia buat, dia akan tolak one to one. So solar hasilkan 840 kilowatt hour, yang saya pakai untuk rumah saya adalah 1040 kilowatt hour. So dia akan cancelkan dan dia akan cancel daripada yang paling mahal. So RM140, 140 kilowatt hour, 300 kilowatt hour, 300 kilowatt hour, 100 kilowatt hour. Jumlah semua ni adalah 840 kilowatt hour. So TNB compensate one to one. Okey. So bil bulanan sebelum ni bil bulanan saya sebelum ni adalah RM476. So bil baru selepas saya pasang solar hanya RM43.60. Okey, ni bil bulanan yang saya perlu pasang.
So berapa penjimatan yang saya dapat? Penjimatan yang saya dapat kita tolaklah kan ataupun hasil tambah semua ni lah. So hasil tambah semua ni adalah bersamaan dengan RM432. So dengan kata lain saya boleh simpulkan macam ni, dengan pemasangan 8 kilowatt peak yang berharga RM37,000, saya dapat jimatkan RM432 sebulan ataupun bersamaan dengan RM5,184 setahun. Okey. Itu yang saya kata tadi, saya akan guna dua approach betul untuk calculation balik modal ni. Okay, so kaedah pertama yang kita panggil sebagai simple payback. Ini yang biasa kebanyakan company pakai. Okay, approach yang diorang pakai, dia kata, okay, awak invest RM37,000, setiap tahun awak jimat RM5,184. So berapa lama kita punya balik modal, biasa kita akan pakai macam ni. 37,000 kita bahagikan dengan 5,184. Okay, sekejap saya tekan kalkulator. 3700 bahagi 5184. So, jumlah, okey 3700, jumlah tahun adalah 7.13 tahun. Ataupun saya boleh kata dalam masa 7 tahun saya balik modal, okey? Ataupun menghampiri kepada 7 tahun lah. Okey. So dalam masa 7 tahun saya akan balik modal dan saya akan untung. Ini yang kita biasanya mereka pakai, yang kita panggil sebagai kaedah simple payback ataupun SPB. Salah satu kelemahan dalam simple payback adalah, pertama, sebab dia tak ambil kira pun tentang future value. Okey, nilai, sebab RM1 kita akan datang tak sama dengan RM1 sekarang ataupun RM10 akan datang tak sama dengan RM10 sekarang. Sebenarnya nilai kita ada yang kita panggil sebagai discount rate ataupun susut nilai mata wang tersebut. Okey, sebab tu dalam analisis seterusnya saya akan pakai kaedah yang kedua yang biasanya bank biasa pakai IRR, okey, tapi saya nak pakai NPV, net present value. So kita akan cuba analyze dalam bentuk net present value, kita ambil kira nilai mata wang akan datang, adakah dia akan tetap memberikan penjimatan kepada kita. Okey, itu yang kita akan cuba buat. Alright. So, itu nombor satu. Okey, nombor dua, kalau kita tengok kaedah ni yang biasa diwawarkan oleh kebanyakan supplier. Okey, jangan marah Okey, biasanya mereka cuma highlight tentang berapa initial cost dan berapa penjimatan tahunan. Dan daripada situ dia come out dengan ROI. Tapi satu benda kita kena tahu, sebenarnya bila kita pasang solar ni ada beberapa perkara yang kita kena aware. Okey, apa yang kita kena aware? Saya ambil warna pink. Okey, yang pertama, dalam case tadi ni saya nak monitor, saya nak assume, saya nak analyze. Katakan saya perlu buat maintenance solar sebab saya nak maintain sistem solar saya. Kita tahu solar panel dia adalah guaranteed performance untuk 20 hingga 25 tahun. Ada yang panel 25 tahun, ada panel 20 tahun dan sebagainya. Okey. So dia punya guaranteed performance ni tinggi tapi dengan syarat kita kena maintain. So dalam analisis saya assume setahun saya maintain 2 kali. Saya panggil orang untuk cuci 2 kali. Sekali cuci RM150, 2 kali cuci maksudnya setahun saya kena invest RM300. Itu nombor satu. Kos yang saya ambil kira dalam analisis saya ni. Kos nombor dua, betul, solar panel biasanya boleh hidup 20 tahun, okey. Tetapi inverter yang biasa kita pakai jarang-jarang hidup 20 tahun. Dalam analisis saya nak assume dia hidup jangka masa yang agak panjang 7 tahun. Okey, so dalam masa 7 tahun saya jangkakan bahawa saya perlu tukar inverter. Saya pakai 2 biji inverter, sebiji inverter 4 kilowatt peak. So kos sebiji inverter RM3,000. So jumlah kos yang saya perlu invest pada tahun ke-7 adalah sebanyak RM6,000. Okey, itu kos nombor 2 yang saya consider. So, sebab saya assume 7 tahun, pada tahun ke-7 dan tahun ke-14 pun saya kena tukar inverter. Panel tak perlu tukar sebab panel boleh tahan 20 tahun. Okay, next. Saya assume sebabkan kita punya solar panel kat atas bumbung yang mana biasanya pendawaian dia akan terdedah kepada cahaya matahari dan sebagainya. Betul dia adalah insulated, protected, UV protected tapi dia tetap ada jangka hayat. Dan saya jangkakan dalam masa 10 tahun saya perlu buat replacement kepada cabling PV solar tersebut dan kos untuk replacement cabling adalah sebanyak RM3,000. So, analisis kedua ni saya nak consider. Saya consider tiap-tiap tahun saya buat penyucian. Okey, saya cuci PV panel 2 kali setahun selama 20 tahun. Kita buat replacement inverter 2 kali, setiap kali RM6,000
dan kita akan buat replacement kabel sebanyak RM3,000. So kalau kita ambil kira semua kos ni, adakah ianya masih menguntungkan kita? So kaedah yang saya akan pakai yang saya kata tadi adalah kaedah kedua, iaitu NPV, Net Present Value. Syarat Net Present Value ni simple. Kalau nilai NPV ni sebenarnya dia buat apa? Dia buat comparison, dia bandingkan kos versus untung. Okey, itu je. So kalau NPV greater than zero, lagi besar daripada kosong, maksudnya untung. So kita accept projek tu. Kalau kurang daripada kosong, maksudnya rugi. Kita reject projek tersebut. So saya nak assume tarif semua sama, tapi kita terpaksa invest semua mata wang ni. Saya nak tahu sama ada saya masih untung ataupun saya rugi. Okay, jom kita cuba analyse. So dalam kes ni, saya pakai pen warna hitam. Okay. Dalam kes ni, katakan NPV sama dengan kos pertama saya kena invest negatif 37,000. Okey. Lepas tu plus keuntungan setiap tahun. Okey, ni tadi saya beritahu kan, ini keuntungan saya. Yang ini kos yang perlu invest. Betul? Setiap-tiap tahun. So dekat yang hijau ni saya dah tolakkan siap-siap. Okey, so ini adalah harga keuntungan bersih lah saya kata. Keuntungan tahunan tolak dengan kos tahunan. So ini adalah keuntungan bersih. So keuntungan saya adalah 4884. So saya kumpulkan 20 tahun punya keuntungan tu dengan ambil kira discount rate ataupun penyusutan mata wang pada hadapan, pada masa sekarang. So formula dia akan jadi macam ni. 1 tambah 1.06 sebab saya ambil kira 6% penyusutan mata wang untuk 20 tahun bahagi dengan discount rate 0.06. Okey. Lepas tu, okey, saya dah settle dah. Semua yang hijau ni saya dah settle, bawa kat sini. Saya ada kos tambahan. Okey, kos dekat mana? Dekat sini. So kos tambahan saya RM6,000 pada tahun ke-7, 1.06 pada tahun ke-7. Saya ada kos tambahan lagi RM3,000 pada tahun ke-10 dan saya ada kos tambahan RM6,000 pada tahun ke-14. Okey. Okey, izinkan saya tekan kalkulator dalam masa seminit sekejap. Negatif 37,000 plus dengan 4884 darab dengan 1 tolak 1.06 to the power of minus 20 tutup kurungan bahagi dengan 0.06 tolak 6,000 bahagi 1.06 to the power of 7 minus 3,000 divided by 1.06 to the power of 10 dan juga tolak dengan 6,000 bahagi 1.06 to the power of 14. Okey, daripada calculation ni saya dapati jumlah keuntungan saya dapat masih positif iaitu RM10,700. Ni saya bundarkan. Okey. So daripada calculation ni dia membuktikan walaupun kita ambil kira kos ni, kos ni, kos ni dan juga kos ni serta operation cost ni sepanjang 20 tahun keuntungan yang saya dapat, saya masih mendapat keuntungan sebanyak 10,700. Dengan kata lain, nilai NPV greater than zero, kita sepatutnya accept projek ini. Okey, so dengan kata lain, kalau kita ambil analisis yang agak detail, agak worse lah saya nampak sebab kita assume 7 tahun dan sebagainya. Bila kita ambil kira all this maintenance cost, replacement cost dan sebagainya, dia masih mendatangkan keuntungan kepada kita. Okey, ini belum lagi kalau tiba-tiba tarif bil mahal. Kalau tarif bil makin meningkat, dia lebih menguntungkan kita ataupun kalau initial cost ni lagi rendah, dia akan lebih menguntungkan kita ataupun jangka hayat ni jauh lebih panjang, dia tetap lagi menguntungkan kita. So dengan kata lain, minimum keuntungan yang kita boleh dapat dalam tempoh 20 tahun ni adalah sebanyak RM10,700. So bagi sesiapa yang berminat untuk pasang solar, untuk projek NEM, bolehlah apply secepat mungkin dalam tempoh sebulan yang ada ni, disebabkan daripada analisis ni dia membuktikan bukan sahaja kita pulang modal dalam masa 7 tahun. Ni kalau kita tak ambil kira maintenance cost lah. Tapi kalau kita ambil kira maintenance cost dan sebagainya, dia tetap menguntungkan kita disebabkan nilai NPV greater than zero. Okey,
Itu sahaja perkongsian daripada saya hari ini. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.